Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ida Royani binti Gosyari, pelajar jurusan Bachelor of Accounting dari Open University Malaysia. Tugasan kali ini akan membincangkan kesan dan cabaran teknologi kepada pengguna, terutamanya generasi muda kita. Tugasan ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan untuk subjek ABCC 1103 iaitu pengenalan kepada komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat slide seterusnya. Okey, kita lihat apakah Web 2.0. Web 2.0 merupakan generasi kedua dalam pembangunan internet yang merangkumi perubahan suatu laman menjadi platform aplikasi laman web interaktif untuk pengguna. Jika dibandingkan dengan Web 1.0, Web 2.0 lebih merujuk kepada corak penggunaan dan penyediaan elemen kepada pengguna. Konsep Web 2.0 telah membawa kepada perubahan dalam komuniti pengguna, laman web seperti perkongsian blog, wiki dan penggunaan website berunsur sosial seperti Facebook, Telegram, Twitter dan juga yang terkini adalah medium TikTok. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Web 2.0 ini berfungsi. Bagi perjalanan Web 2.0, kita dapat saksikan bahawa setiap langkah atau laluan menggunakan laman web tersebut tidak terhad kepada satu arah sahaja, tetapi lebih kompleks sehingga bersimpang siur antara satu sama lain. Pengguna berupaya untuk menghantar sebarang maklumat, pertanyaan atau komen ke dalam laman web tersebut dan data-data yang dihantar boleh dipaparkan kepada pengguna yang lain, manakala pengguna yang lain juga boleh menghantar balasan atau maklumat yang berbeza sama ada kepada pengguna tersebut atau secara umum. Jika diperhatikan dengan lebih dekat, kita dapat saksikan bahawa Web 2.0 akan menghasilkan satu jaringan di dalam laman web tersebut, malah tidak terhad dan mampu untuk berkembang dengan menempatkan elemen-elemen atau maklumat dari laman yang lain terus ke dalam laman web sendiri. Sesuatu perkara baru yang diperkenalkan sebenarnya mempunyai konsep atau idea kasar sebelum ianya dipraktiskan secara meluas. Okey, mari kita lihat impak media baru kepada generasi muda kita. Beberapa impak boleh memberi kesan kepada generasi muda kita, antaranya ialah impak terhadap pembelajaran. Impak terhadap kesihatan mental dan tingkah laku antaranya adalah kemurungan dan cubaan bunuh diri, serta penyakit hati atau definisi sekarang lebih mudah jika disebut sebagai jiwa kacau, dan juga impak negatif terhadap perkembangan fizikal remaja. Mari kita lihat impak terhadap pembelajaran secara lebih detail. Penggunaan Web 2.0 dalam pendidikan semakin berkembang dengan adanya kepelbagaian aplikasi dan platform yang disediakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dari sisi positifnya, proses pembelajaran generasi muda pada abad ini memperlihatkan mereka lebih dibentangkan kepada banyak kemudahan untuk mendapatkan pelbagai sumber bahan bacaan, rujukan, analisa yang berbentuk digital secara percuma dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, mereka juga boleh mendapatkan perkhidmatan pembelajaran secara atas talian dengan hanya mendaftar kelas secara online di pelbagai platform atau saluran sedia ada, terkini antaranya di aplikasi Facebook dan Google Meet. Kemudahan aplikasi yang merentas jarak dan masa secara maya itu mampu menghubungkan pelajar-pelajar dan guru-guru dengan lebih efektif, cepat, mudah dan efisien, sekaligus menjadikan sistem pembelajaran lebih mudah dan cepat disampaikan tanpa mengira batasan masa, lokaliti, lokasi dan sempadan. Kita lihat pula impak terhadap kesihatan mental dan tingkah laku. Tidak dinafikan, rangkaian sosial memainkan peranan penting dalam meluaskan hubungan sosial remaja dan membantu mereka mempelajari kemahiran teknikal yang berharga. Tetapi apakah kesannya semua rangkaian sosial kini terhadap minda remaja muda? Kebanyakan laporan menunjukkan bahawa kesannya boleh menjadi penting, bukan sahaja perkembangan otak remaja yang terdedah kepada pelbagai sajian yang terdapat dalam talian yang mengakibatkan mereka sering mengalami kesukaran mengawal selia masa penggunaan gadget
sekaligus mengundang risiko terhadap diri mereka sendiri. Antara risiko tersebut adalah kemurungan dan cubaan bunuh diri. Contoh kes terkini yang melibatkan seorang remaja yang nekat mengambil keputusan membuat cubaan bunuh diri hanya kerana ditegur bapanya kerana terlalu obses bermain permainan video. Bagaimanapun, cubaan membunuh diri remaja berusia 16 tahun itu di kilometer 46 lebuh raya berhampiran Bukit Tinggi gagal setelah polis berjaya memujuk beliau. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati kejadian berpunca daripada bapa mangsa yang menegurnya sering bermain permainan video dalam telefon dan bertindak merampas telefon bimbit remaja itu. Sebelum kita beralih kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan media baru yang lain, mari kita lihat sedutan video daripada seorang generasi muda yang memanfaatkan teknologi masa kini untuk menepani peperiksaan akhir tahun dengan caranya tersendiri. Nak seribu daya, tak nak seribu lari. Mari kita lihat video dari Viviona. Okey, mari kita lihat pula kepada perkara yang memberi cabaran kepada pengguna media baru masa kini. Antaranya adalah cyberbully. Menjadi mangsa kepada tingkah laku negatif dan sikap gemar membuat provokasi turut menjadi satu cabaran kepada seorang individu memandangkan banyak hal berkaitan urusan pribadi dan sosial kehidupan gemar dikongsikan secara terbuka oleh kebanyakan pengguna media sosial menjadikan mereka terdedah kepada pelbagai tanggapan sama ada ia baik atau buruk. Mereka mudah berdepan dengan pelbagai pertikaian dan tanpa batasan adab. Kebanyakan netizen mudah menilai dan bebas memberi pendapat tanpa mengetahui duduk perkara sebenar sesebuah posting yang dimuat naik ke laman sosial. Sekiranya sesuatu idea, video atau apa saja kandungan yang dimuat naik ke laman sosial atau ke sebuah aplikasi, netizen bebas berkata apa sahaja tanpa memikirkan apakah implikasi kepada seseorang itu. Artis merupakan antara golongan yang mudah mendapat kecaman tidak sihat oleh kebanyakan pengguna dan ada di antara mereka mengalami tekanan dan depresi kerana tidak tahan membaca segala cemoohan yang dilemparkan oleh sebahagian netizen. Setiap cabaran-cabaran yang telah kita lihat tadi sudah tentu terdapat penyelesaian kepada cabaran-cabaran tersebut. Dapat disimpulkan antara cabaran-cabaran yang boleh kita lakukan adalah antaranya fokus kepada bantuan bersasar untuk golongan B40. Selain itu, bantras penyebaran laman web dan aplikasi pornografi, justru terus membantras buli cyber dan juga memberi panduan memilih berita sahih kepada pengguna laman sosial. Secara keseluruhannya, Web 2.0 merupakan generasi kedua dalam pembangunan internet yang merangkumi perubahan sesuatu laman menjadi satu platform aplikasi laman web interaktif untuk pengguna. Walau bagaimanapun, sekiranya perkembangan teknologi Web 2.0 andai tidak digunakan dengan sebaiknya oleh masyarakat secara bijaksana,
dan terkawal, ia tetap tidak dapat membentuk khasiah diri yang baik dan melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab dan memberi manfaat kepada negara dan masyarakat. Justru tidak hairanlah aplikasi yang terdapat dalam web 2.0 mampu memperkasa pelbagai usaha seperti pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan abad ini. Terdapat pelbagai aplikasi baik dan buruk dari perkembangan teknologi ini. Di dalam era masyarakat yang sentiasa mengejar pembangunan untuk merealisasikan impian ke arah kehidupan lebih moden, internet telah mencetuskan gelombang perubahan proses sosialisasi dan kehidupan masyarakat. Perubahan ini termasuklah perubahan terhadap gaya hidup berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat yang secara tidak langsung turut memberi kesan dan menjadi cabaran terhadap pemikiran, ideologi dan budaya. Oleh demikian, sewajarnya semua pengguna teknologi atas talian lebih bijak memanfaatkan teknologi digital ini dengan sebaiknya. Setakat ini saja tugasan untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.